Okey, selamat sejahtera dan selamat pagi. Okey, jadi untuk PDPR kita pada hari ini, tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah kata ganti nama diri. Okey, jadi kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan kata ganti nama diri, jenis kata ganti nama diri, berapa bilangan penutur ataupun pendengar, kemudian golongan pengguna dia dan juga contoh kata ganti nama diri ni dan bagaimana penggunaan dia nanti. Okey, jadi first thing maksud. Kita tengok maksud apa yang dimaksudkan dengan kata ganti nama diri ni. Okey, jadi kata ganti nama diri ni dia merupakan kata yang kita gunakan untuk menggantikan nama orang. Maksud dia nama orang ni kita nama kamu sendiri ke. Lepas tu nama orang lain. Jadi ada dua penggunaan dia dekat sini. Bagaimana kamu nak membahasakan nama kamu sendiri dan seterusnya bagaimana kamu nak membahasakan nama orang lain. Jadi itu adalah maksud kata ganti nama diri ni tadi, di mana dia digunakan untuk menggantikan nama orang. Okey, kita tengok jenis pula. Jenis kata ganti nama diri ni dia terbahagi kepada 3. Okey, yang pertama kita ada kata ganti nama diri pertama. Ini dia melibatkan penutur. Penutur ni maksud dia orang yang bercakap itu. Penutur tu orang yang bercakap itu adalah diri kamu sendiri. Itu adalah penggunaan kata ganti nama diri pertama. Okey, yang kedua pula, kata ganti nama diri kedua iaitu pendengar. Orang yang mendengar kita bercakap. Itu adalah pendengar. Okey, dan yang ketiga, kata ganti nama diri ketiga, pihak ataupun orang yang diceritakan halnya. Maksud dia kalau kamu dengan kawan kamu sedang bercakap mengenai seseorang. Jadi seseorang itu bagaimana kamu nak membahasakan diri seseorang itu. Jadi kita guna kata ganti nama diri ketiga. Tak apa, kita akan tengok satu persatu benda ni. Okey, dari segi bilangan penutur dan pendengar. Tadi saya dah beritahu kan penutur tu apa, pendengar tu apa. Okey, penutur ini maksud dia adalah orang yang bercakap. Orang yang bercakap maksud dia kamulah. Kalau kita nak bercakap dengan seseorang, orang yang mula itu adalah penutur. Kemudian pendengar. Pendengar ni pula orang yang kita sedang bercakap tu. Orang ni akan dengar apa yang kita cakap. Itu adalah pendengar. Okey, jadi dari segi bilangan dia, tunggal. Tunggal ni maksud dia seorang. Seorang ni maksud dia hanya satu orang sahaja. Itu adalah tunggal. Kalau jamak ini pula dia lebih daripada seorang. Maksud dia boleh jadi 2, dia boleh jadi 3, 4 ke, 5 ke, dan banyak lagi. Itu adalah jamak. Okey, seterusnya adalah golongan pengguna. Siapa yang guna kata ganti nama diri ni? Okey, yang pertama kita ada masyarakat moden. Masyarakat moden ni adalah orang pada zaman sekarang lah. Orang pada zaman sekarang ni kita lah. Jadi itu adalah masyarakat moden. Jadi kita lah yang akan menggunakan kata ganti nama diri ni. Okey, yang kedua kita ada masyarakat Melayu lama. Yang ni adalah masyarakat pada zaman dahulu sebelum kamu lahir lagi, sebelum ibu bapa kamu lahir lagi. Itu adalah masyarakat Melayu lama. Okey, dan yang ketiga adalah masyarakat istana ataupun golongan bangsawan. Okey, yang ni adalah golongan raja dan kerabat diraja tu. Itu adalah masyarakat ni. Okey, kita tengok pula contoh kata ganti nama diri pertama. Okey, jadi kata ganti nama diri pertama tadi dia digunakan oleh penutur. Jadi kita guna dia untuk menggantikan nama diri orang yang bertutur. Maksud dia di sini adalah kita gunakan membahasakan diri kita. Bagaimana kita nak membahasakan diri kita. Jadi kita akan guna kata ganti nama diri pertama.
Okey, jadi di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 kata ganti nama diri pertama. Okey, yang pertama kita ada perkataan aku yang membawa maksud tunggal. Tunggal ni tadi adalah apa? Adalah seorang. Okey, ini seorang, satu orang saja. Okey, jadi penggunaan dia macam mana? Penggunaan dia adalah digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa. Okey, jadi kita bercakap dengan kawan biasa dengan menggunakan perkataan aku ini. Kita guna untuk cakap dengan kawan biasa ataupun mana-mana kawan kamu lah, kita guna perkataan aku. Kawan sekelas kamu ke, jiran kamu ke yang merangkap sebagai kawan kamu, itu adalah kita guna perkataan aku untuk membahasakan diri kita sendiri. Okey, seterusnya penggunaan kata ganti diri aku ni juga kita boleh guna dengan apabila kita bercakap dengan ataupun kita nak berdoa kepada Tuhan. Jadi kita guna perkataan aku. Okey, jadi aku ni tadi saya lupa nak beritahu bercakap dengan kawan biasa ni tadi dia bergantung dengan keakraban. Okey, keakraban ini membawa maksud betapa rapatnya kamu dengan seseorang. Rapat. Kalau rapat kamu akan guna kata ganti diri pertama aku. Jadi aku kalau kamu rapat dengan seseorang tu, kamu akan guna kata ganti diri pertama aku ni. Selain tu, kamu juga boleh guna aku ni ketika kamu berdoa dengan Tuhan. Okey, yang kedua adalah kata ganti diri pertama saya juga membawa maksud tunggal iaitu seorang saja. Penggunaan dia macam mana? Digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana rasmi. Okay, jadi di sini ada dua jenis penggunaan dia. Yang pertama tadi adalah bercakap dengan seseorang yang baru dikenali. Contoh dia, kalau kamu bercakap dengan orang yang baru kamu kenal. Sebelum ni kamu tak kenal orang tu. Lepas tu tiba-tiba kamu cakap, jadi kamu akan guna kata ganti diri pertama saya. Kalau kamu guna aku, dia macam tak hormat, tak molek lah kalau guna aku ni untuk orang yang baru kamu kenal. Jadi kamu akan guna saya. Okey, kedua pula kita guna dalam suasana rasmi. Suasana rasmi ni ketika kamu hadir dekat majlis lah. Ketika kamu hadir dekat majlis, mana-mana majlis lah, majlis kahwin ke, majlis dekat sekolah tu ke, kamu akan guna perkataan saya untuk membahasakan diri kamu sendiri. Okay, selain tu saya ni juga kita boleh guna untuk membahasakan diri ketika kamu bercakap dengan guru. Ketika kamu bercakap dengan ibu bapa juga, kamu akan guna perkataan saya. Sebab saya ni dia lebih hormat. Jadi kita guna saya ni tadi. Okey, yang seterusnya, yang 3, 4, 5 ni. Yang 3, 4 dan 5 ini, dia lebih kepada ni. Untuk masyarakat Melayu lama dan masyarakat bangsawan. Kita tengok 3 ni dulu. Hamba yang membawa maksud seorang, tunggal dekat sini. Okey, jadi hamba ni digunakan untuk membahasakan diri sendiri pada zaman dahulu. Jadi kita guna ni ketika masyarakat Melayu lama tadi, masyarakat Melayu klasik ni, kita gunakan untuk membahasakan diri kita sendiri pada zaman dahulu. Jadi kalau zaman dahulu, orang-orang lama dahulu, mereka akan menggunakan hamba ni ketika bercakap dengan orang lain. Seterusnya, patik. Patik ni membawa maksud tunggal juga, seorang juga. Okey, jadi penggunaan dia digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan. Jadi ada beza ketika orang pada zaman dahulu, ketika dia nak bercakap dengan raja, sultan, mereka akan guna patik ni.
Okey, yang seterusnya beta. Okey, beta yang membawa maksud tunggal ataupun seorang ni digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Okey, jadi beta ni khusus untuk raja. Raja sahaja yang guna beta ni. Tak boleh orang biasa tak boleh guna kata ganti nama diri beta ni. Hanya raja sahaja yang boleh guna. Dan digunakan apabila bertitah kepada rakyat. Bertitah maksudnya adalah ketika dia sedang memberi ucapan kepada rakyat dia ke, ketika bercakap dengan rakyat dia. Jadi dia guna perkataan bertitah ni. Bertitah ni adalah perkataan masyarakat Melayu lama dan juga masyarakat istana ni. Kita guna titah. Okey, jadi seterusnya yang keenam. Yang keenam adalah perkataan kami. Perkataan kami ni membawa maksud tunggal juga. Okey. Penggunaan dia digunakan pada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Jadi penggunaan kami ini kita gunakan pada diri orang yang berkata, diri orang yang bercakap. Maksud dia berserta dengan teman dia apabila bercakap dengan orang yang kedua. Contoh dia, ayat dia, macam kamu nak buang sampah. Contoh dia, cikgu boleh tak kami nak buang sampah? Macam itulah. Jadi kamu akan guna perkataan kami ni. Seterusnya kita. Kita pun membawa maksud tunggal juga, seorang. Okey, jadi digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan diri orang yang kedua. Maksud dia di sini digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan diri orang kedua. Hanya seorang sahaja yang bercakap pada itu. Tetapi dia mewakili juga, dia menyertakan diri orang yang kedua. Kalau kami tadi digunakan pada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Kita ni pula digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan diri orang yang kedua. Maksudnya kalau kamu bercakap, dua orang bercakap, kemudian dua orang itu kita akan guna perkataan kita untuk membahasakan dua orang ini. Okey. Seterusnya kita akan tengok kata ganti nama diri kedua, iaitu penggunaan dia adalah untuk menggantikan nama diri orang yang diajak bertutur. Okey, nama diri orang yang diajak bertutur ini tadi adalah pendengar ini. Bagaimana kita nak membahasakan pendengar ini? Okey, jadi di sini kita pun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 juga kata ganti diri kedua. Okey, jadi yang pertama kita ada anda. Anda ini kita boleh guna sama ada untuk seorang ataupun lebih daripada seorang. Jadi penggunaannya adalah digunakan untuk diri orang kedua apabila berhadapan dengan kita. Jadi digunakan untuk diri orang kedua apabila berhadapan dengan kita, iaitu kita sendirilah. Itu penggunaan anda. Okey, seterusnya awak. Awak ni membawa maksud seorang sahaja, di mana penggunaannya adalah digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Okey, jadi awak ini untuk orang yang khusus bagi orang yang rapat dengan diri kita. Contoh orang yang rapat dengan diri kita, kawan baik kita, ibu bapa kita, abang kita. Lepas tu kakak kita, adik kita. Kita akan guna perkataan awak ini. Okey, seterusnya adalah engkau. Engkau ni pun sama juga dengan awak ni tadi, iaitu digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita, dan juga ada dua penggunaan dan juga dengan Tuhan. Maksud dia kalau kamu nak membahasakan macam mana kamu nak berdoa dengan Tuhan, kamu akan guna engkau ni. Okey, seterusnya tuan hamba dan tuanku ini
dia merujuk kepada yang ni tadi. Merujuk kepada masyarakat Melayu lama dan masyarakat istana. Okey, jadi yang pertama kita tengok tuan hamba yang membawa maksud seorang digunakan untuk diri orang kedua pada zaman dahulu. Okey. Di sini ada penerangan dia. Jika kata ganti diri pertama digunakan hamba, mesti diikuti dengan tuan hamba sebagai kata ganti diri kedua. Maksud dia dekat sini, orang yang bertutur dia akan guna hamba. Manakala apabila dia nak membahasakan orang pendengar ni tadi, dia akan guna tuan hamba. Jadi mesti ada dua tu. Okay. Macam ni tuan hamba. Hamba ni adalah untuk penutur. Manakala tuan hamba untuk pendengar. Jadi ini penggunaan dia tuan hamba ni. Okey. Yang kelima pula kita ada tuanku yang membawa maksud seorang juga. Yang ni digunakan apabila bercakap dengan raja ataupun sultan. Jadi kita akan guna tuanku. Kita akan membahasakan raja atau sultan itu dengan panggilan tuanku. Okey, 6 kita ada kalian yang membawa maksud seorang juga. Kalian ini digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap. Maksud dia di sini, penutur itu sedang bercakap dengan lebih daripada seorang. Maksud dia akan membahasakan. Contohnya kamu bercakap dengan 3 orang kawan kamu. Jadi kamu akan membahasakan 3 orang kawan kamu itu dengan perkataan kalian. Itu penggunaan dia. Okey, 7. Kamu sama dengan anda tadi, dia boleh jadi seorang ataupun lebih daripada seorang. Okey, penggunaan dia digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Contoh dia ketika orang yang rapat dengan kamu, 2 orang dari segi ni, tengok jamak ni pula. 2 orang yang rapat dengan kamu. Contoh dia ibu bapa kamu kan. Jadi kamu akan guna kamu ni untuk membahasakan kedua-dua ibu bapa kamu ni tadi. Iaitu kamu akan guna keadaan kamu ni. Dan dia juga boleh merujuk kepada seorang. Maksud dia kawan baik kamu pun kamu boleh panggil dengan panggilan kamu. Adik kamu. Macam saya rapat dengan kamu, saya akan panggil kamu. Kamulah. Jadi itu penggunaan untuk kata ganti nama diri kedua. Okey, kita tengok kata ganti nama diri ketiga. Okey, jadi kata ganti nama diri ketiga ini menggantikan nama diri orang yang diceritakan halnya. Okey, di sini ringkas huraian dia adalah orang yang diceritakan halnya tidak hadir. Bagaimana kita nak membahasakan orang yang tidak hadir itu. Tetapi kita sedang bercakap mengenai halnya. Okey, jadi kata ganti diri ketiga ni tak banyak. Ada 1, 2, 3, ada 4. Ada 4 sahaja. Okey, yang pertama, baginda. Baginda ini digunakan untuk yang ni tadi. Untuk masyarakat istana. Kita akan guna baginda. Dan ia membawa maksud seorang sahaja. Okey, jadi penggunaan dia di sini digunakan untuk putera-putera raja ataupun sultan. Kita akan guna baginda. Okey, yang kedua, beliau. Okey, beliau ni membawa maksud seorang. Penggunaan dia dekat sini ni yang penting. Sebab ramai yang salah penggunaan beliau ni. Okey, jadi beliau ni digunakan untuk orang yang kita hormati. Orang yang kita hormat. Misalnya ibu bapa kita hormat kepada ibu bapa kita akan panggil beliau. Kemudian guru kita, kita mesti hormat dengan guru kita akan panggil guru kita dengan panggilan beliau. Dan juga pemimpin-pemimpin kita. Jadi kita akan panggil sebagai beliau. Kita akan guna membahasakan diri mereka dengan penggunaan
beliau. Okey, yang ketiga kita ada dia dan ia, dan ini membawa maksud seorang ataupun tunggal. Jadi penggunaan dia adalah digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan. Ini penggunaan dia untuk orang yang umum seperti orang biasa dan juga rakan biasa kamu. Jadi kamu akan guna dia ataupun ia. Okey, seterusnya mereka yang membawa maksud tunggal juga digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang. Contoh dia, saya ingin membahasakan kelas 1 SD7 kepada guru lain. Jadi saya akan panggil kamu dengan panggilan mereka. Jadi itu adalah penggunaan dia tadi. Okay, jadi kita dah tengok kata ganti diri pertama, kedua dan ketiga. Seterusnya kita akan tengok bentuk kesilapan. Sebelum tu selalunya untuk soalan bagi kata ganti diri nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua, kata ganti nama diri ketiga ni, soalan dia adalah lebih kepada kesalahan bahasa. Jadi kamu kena cari apa kesilapan ataupun kesalahan yang terdapat di dalam ayat yang diberi. Okey, di sini ada contoh dia. Okey, di sini. Kami tidak harus mengalah sebelum perlawanan bermula, kata Murti kepada Azrul. Okey, jadi di sini kami penggunaan kami ni salah. Okey, kita tengok kami ni. Bagaimana penggunaan kami ni tadi? Okey, jadi di sini kami ni digunakan pada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang yang kedua. Okay, jadi di sini kami ni penggunaan dia melibatkan kamu seorang, kemudian berserta dengan temannya, jadi 2 orang, kemudian bercakap dengan orang yang kedua. Jadi ada 3 orang ataupun lebih daripada tu. Jadi kami ni tak sesuai digunakan. Salah. Yang sesuai digunakan adalah kita. Sebab kenapa kita yang bercakap tadi Murti dan Azrul. Yang ni melibatkan 2 orang. Jadi kalau yang melibatkan 2 orang, kita akan guna kita ini tadi. Kita ni digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan diri orang yang kedua. Jadi dia sedang bercakap, dia yang melibatkan 2 orang. Jadi dia akan guna kita. Jadi yang betul, kita tidak harus mengalah sebelum perlawanan bermula, kata Murti kepada Azrul. Okey, seterusnya. Kereta itu sungguh mahal kerana ianya diimport dari Jepun. Ianya, penggunaan ianya. Okay, ia ni tadi digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan. Di sini kereta ni orang ke? Kereta ni orang ke tidak? Kereta ni bukan orang. Jadi ianya ni adalah salah. Yang betul dia adalah kereta itu sungguh mahal kerana diimport dari Jepun. Jadi ianya ni tak perlu wujud kerana ia digunakan untuk orang. Okey. Yang ketiga, beliau dibekas kerana terlibat dalam kes penipuan. Okey, beliau tadi kita guna untuk orang yang kita hormat contoh dia ibu bapa, guru dan pemimpin. Okay, dekat sini penggunaan ayat dia, beliau ini digunakan untuk penjenayah. Jadi ini salah. Beliau sepatutnya digunakan untuk orang yang kita hormati. Jadi kita akan guna dia. Yang saya cakap ni tadi digunakan untuk orang yang umum. Orang yang umum ini melibatkan ramai orang. Melibatkan penjenayah, melibatkan mana-mana lah. Jadi kita akan guna dia. Dia yang sesuai. Beliau ni untuk orang yang kita hormat sahaja. Okey, yang seterusnya. Hamba mohon maaf atas kesalahan
hamba, kata Paduka Ali kepada Sultan Mansur Shah. Yang ni Paduka Ali ni adalah rakyat, manakala Sultan Mansur Shah ini adalah raja. Di sini dia guna perkataan hamba. Okay, tadi saya dah menerangkan kalau hamba ini, kita tengok digunakan untuk membahasakan diri sendiri pada zaman dahulu. Tetapi kalau kita sedang bercakap dengan raja, kita akan guna patik, di mana digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja ataupun sultan. Jadi hamba ni salah. Yang betul dia adalah patik. Patik, mohon maaf atas kesalahan patik, kata Paduka Ali kepada Sultan Mansur Shah. Yang tu adalah yang betul. Okey, yang seterusnya. Kaki tangan syarikat ini sedia menolong engkau. Yang ini adalah kata ganti nama diri kedua tadi. Kaki tangan syarikat ini sedia menolong engkau. Okey, jadi kita tengok. Engkau. Mana penggunaan engkau Okey, ini engkau. Okey, engkau digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Manakala penggunaan dia dekat sini, kaki tangan syarikat ini sedia menolong engkau. Jadi adakah kita ini, orang yang sedang bertutur ni, adakah dia rapat dengan kaki tangan syarikat? Bukan. Jadi engkau ini hanya digunakan untuk membahasakan pendengar yang rapat dengan diri kita sendiri. Jadi penggunaan engkau ini salah. Jadi yang betul adalah kaki tangan syarikat ini sedia menolong anda. Okey, kita tengok anda tu tadi macam mana. Anda ini digunakan untuk diri orang kedua apabila berhadapan dengan kita. Maksud dia, secara formal ataupun orang yang baru kita kenali, kita boleh guna perkataan anda untuk membahasakan diri mereka. Jadi, yang betul adalah kaki tangan syarikat ini sedia menolong anda. Yang ni lebih hormat. Engkau ni tadi dia lebih kepada orang yang kita dekat ataupun rapat. Okey, seterusnya. Saya ingin berjumpa dengan ia. Ya, yang ni memang ketara salah. Ia ni tak sepatutnya letakkan di belakang. Jadi yang betul adalah saya ingin berjumpa dengannya. Yang ni baru betul. Ni salah penggunaan perkataan ia ni. Okey, yang terakhir, mereka sedang bermain bola di padang. Mereka. Dia gandakan perkataan mereka ni. Mereka ni dia dah menggambarkan mereka ni tadi dia menggambarkan tunggal, tetapi dia digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang. Jadi kita tak payah nak gandakan perkataan ini. Jadi sebab dia dah mewakili lebih daripada seorang. Jadi jawapan yang betul adalah mereka saja. Mereka sedang bermain bola di padang. Okey, ringkasan dia dekat sini. Kata ganti nama diri pertama, iaitu penutur, itu kita yang sedang bercakap tu. Tunggal dia adalah aku, saya, patik dan hamba. Manakala bilangan banyak ataupun jamak dia adalah kami dan kita. Okay, diri kedua pula pendengar, orang yang kita sedang bercakap, orang yang bercakap dengan kita tu. Tunggal dia seorang, perkataan yang kita guna adalah awak, kamu, engkau, encik, cik, saudara, saudari, tuan, puan, anda, tuanku, tuan hamba. Seperti yang kamu tengok, ada beberapa perkataan yang saya tak sentuh dekat sini. Jadi perkataan ni juga dia mewakili kata ganti nama diri kedua juga. Tetapi penggunaan dia masih sama macam apa yang saya beritahu tadi. Okey, bilangan jamak pula awak semua, kamu semua, saudara sekalian, saudari sekalian, encik-encik, cik, tuan-tuan, puan-puan, anda semua, kalian. Jadi itu adalah untuk bilangan banyak dia macam mana ayat yang kita akan guna. Kan diri orang yang ketiga pula kita ada dia. Manakala orang yang banyak kita ada mereka. Dan yang ni sikit tunggal seorang, ia, beliau, baginda. Yang ni untuk seorang. Kalau banyak kita akan guna
mereka. Okey, jadi setakat itu sahaja PDPR kita pada hari ini. Tolong tonton video ni sampai habis. Nota saya akan bagi dekat grup WhatsApp nanti. Kemudian latihan pun saya akan bagi nanti. Okey, terima kasih.